Bab hukmi imani man qala mutirna binawi kadha. Muka surat 87. Muka surat 87. Bab hukmi imani man qala mutirna binawi kadha. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Bersambung ke muka surat 90. An Ibn Abbas qala mutira an-nas ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asbaha min an-nas shakir wa minhum kafir qalu hadhihi rahmatullah wa qala ba'dhum laqad sadaqa nawu kadha wa kadha qala fanazalat hadhihi al-ayah فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Itu dua hadis yang ada di bawah tajuk bab ni, dan seterusnya di bawah bab lain. Kita tengok dulu setakat tu. Bab hukum iman orang yang berkata kami mendapat hujan kerana bintang sekian. Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Sesudah pada malamnya hujan turun. Setelah selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada orang ramai lalu bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang telah difirmankan Tuhanmu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, ketika hamba-hambaku bangun pagi-pagi, ada di antaranya mukmin dan ada pula yang kafir. Orang yang berkata hari hujan kerana kurnia dan rahmat Allah, dia mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Dan orang yang berkata hari hujan kerana bintang ini dan bintang itu, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis yang ke-59, Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan katanya, pada suatu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah turun hujan. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bangun pagi dalam keadaan syukur. Mereka ialah orang-orang yang mengatakan hujan ini rahmat Allah. Dan ada pula yang kafir. Mereka ialah orang-orang yang mengatakan hujan ini kerana bintang ini dan itu. Kata Ibnu Abbas, lalu diturunkan Allah ayat berikut, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat beradanya bintang-bintang, sampai kepada ayat
kamu mengganti rezeki dengan mendustakan Allah. Kamu menggantikan rezeki, yakni yang Allah berikan, dengan mendustakan Allah. Itulah dua hadis dengan terjemahan di bawah bab tadi. Di bawah bab tadi. Di situ ada nota, satu nota 259 tentang tajuk, tentang tajuk. Al-Ethiopi membuat tajuk seperti ini kerana berpendapat ianya lebih sesuai dengan kitab iman. Adapun orang lain seperti Imam Nawawi, Qadhi Iyad dan kebanyakan penyusun matan, mereka membuat tajuk begini: Babu bayani kufri man qala mutirna bin naw. Bab menerangkan kekufuran orang yang berkata kami mendapat hujan kerana bintang. Al-Ubbi telah membuat tajuk begini, Babu ahadith asbaha min abdi mu'minun bi wa kafir. Bab hadis-hadis ada hamba-hambaku yang beriman dan ada juga yang kafir denganku pada waktu pagi. As-Sanusi membuat tajuk begini: Bab man qala mutirna bil anwa fahuwa kufrun. Bab orang yang berkata kami mendapat hujan kerana bintang-bintang, itu kafir. Al-Qurtubi pula membuat tajuk begini: Babu nisbatil ikhtira' li ghairillah subhanahu wa ta'ala haqiqatul kufr. Bab menisbahkan sifat pencipta itu kepada selain Allah adalah kekufuran yang sebenar. Jadi tajuk ni tajuk yang kita dapati di atas tu sebenarnya adalah yang dibuat oleh Al-Ethiopi, salah seorang pensyarah kepada Sahih Muslim. Kalau nak kira, bukan begini semuanya tajuk yang terdapat di dalam syarah-syarah Muslim. Bukan gini semuanya. Jadi ada macam-macam. Jadi masing-masing fikir lebih sesuai yang ni. Yang ni fikir sesuai yang ni. Sebabnya Sahih Muslim itu pada asalnya, mengikut asalnya, dia tak ada tajuk. Sahih Muslim tak ada tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Jadi dia serah kepada orang kemudian. Tapi dari segi susunan letak hadis dia tu memang elok dah. Sesuai. Kalau nak misalnya beberapa hadis di sini sesuai nak buat tajuk gini. Memang elok dah, siap dah itu. Cuma tajuk saja tidak ada. Tajuk saja tidak ada. Jadi masing-masing fikir tajuk apa yang sesuai, dia masukkan di situ. Sudah beberapa kali kita sebut sebenarnya di sini apa sebab Imam Muslim tidak buat tajuk. Sudah beberapa kali. Kalau yang sudah ikuti sebelum ni tu dia tahu apa sebab. Jadi ringkas ceritanya, satu, dia tak sempat. Isi tu sempat dia buat, bahkan susun dengan teratur molek, itu sudah dia buat. Tetapi dia tak masukkan tajuk tu. Itu satu. Yang kedua, sengaja dia tinggalkan. Sengaja dia tinggalkan. Sebagaimana Imam Bukhari, guru dia, ada juga kadang-kadang dalam Sahih Bukhari itu dia tinggalkan tajuk, dia tak buat tajuk. Tujuan dia supaya pelajar-pelajar belajar buat tajuk. Sebab
apabila kita pandai buat tajuk, berarti kita dapat memahami maksud hadis itu, apa yang sesuai, apa yang kesimpulan daripada hadis itu. Itu tujuannya. Jadi Imam Muslim ni tidak seperti Imam Bukhari, tempat-tempat tertentu saja tinggal, dia tinggal semua sekali, tak ada langsung. Tak ada langsung. Itulah maksudnya. Tujuannya. Sebab itu ya, kalau kita belajar secara berterabur gini tak berapa nampak dalam sistem dia yang sebenarnya. Tertib pengajian Sahih Muslim itu dia berada pada nombor 4. Kalau orang belajar Sunan Sittah, 6 kitab utama tu, dia dari segi tertibnya Sahih Muslim nombor 4. Mula-mula Tirmizi, nombor 2 Abu Daud, nombor 3 Bukhari, nombor 4 Muslim, nombor 5 Nasa'i, nombor 6 Ibnu Majah. Itu dari segi tertib kajiannya. Tapi kalau kita belajar tidak mengikut tertib itu, tak berapa nampak lah. Orang-orang dulu-dulu kalau dia belajar hadis ni satu-satu, nak betul-betul mahir betul, macam itulah tertibnya. Kemudian setelah ada orang panggil sistem daurah hadis, dia bahagi kepada masa-masa. Jadual dia tu dibuat mengikut masa dalam setiap hari. Jadi waktu pertama dia belajar Tirmizi, waktu kedua dia belajar Abu Daud, macam itulah tertib tadilah. Waktu ketiga Bukhari, waktu keempat Muslim, begitu. Mungkin kalau seorang mengajar penatlah, jadi dia adalah pembahagian dari segi jadual tu, guru tu lain-lain lah. Tapi kalau dulu lagi, sebelum ada sistem daurah hadis dalam pengajian talaqi ni, dia kalau guru yang sama mengajar, dia mengajar kitab tu dulu. Tertibnya macam tadilah. Setelah habis kitab tu baru kitab 2. Atau mungkin kalau dia mampu, kalau dia sanggup, dia mengajar 2 terus. Mengajar Tirmizi dulu, Abu Daud, 2. Habis 2 dia sambung 2 pula, tapi mengikut tertib itulah juga. Mengikut tertib itu juga. Kalau kita perhatikan kelebihan mengajar mengikut tertib itu, dia ada kelebihannya yang tersendiri. Kelebihannya yang tersendiri. Macam kata tadi dari segi tertibnya, kalau kita kata selepas Bukhari itu sebahagian besar daripadanya umumnya dia adalah tajuk tu, tapi ada juga tempat-tempat yang tak ada tajuk. Jadi Muslim langsung tak ada tajuk. Jadi kan lebih mencabar lagi lah. Dari segi langsung tidak ada tajuk tu, kena fikir sendirilah buat tajuk. Tetapi apa yang berlaku bukanlah setiap orang pelajar tu disuruh buat tajuk. Yang berlakunya pensyarah kepada kitab Sahih Muslim ni ramai. Bila ramai, mereka tu seseolahnya murid-murid yang terpilih, masing-masing buat tajuk. Di situlah kita nampak kehebatan dia. Sampailah maksud asal Imam Muslim, iaitu dia serah kepada pelajar-pelajar ataupun pembaca-pembaca yang bijaksana supaya buat sendiri tajuk-tajuk tu. Itu cara dia. Jadi banyak lagi lah maksud yang lain. Sebenarnya kitab hadis yang 6 tu bukan maksudnya jangan kita faham. Ramai orang silap faham. Dia faham kitab ni lah kitab yang utama. Dari segi darjatnya, dari segi kelebihannya, dari segi ketinggiannya, tidak ada yang dapat menandingi 6 kitab ini. Yang lain-lain itu semuanya dari segi tarafnya, kesahihannya, ketinggiannya, kedudukannya di bawah daripada yang 6 tu. Dia faham begitu, itu silap. Kalau faham begitu silap. Kita sepatutnya tidak faham begitu.
Yang sebenarnya kitab yang 6 tu adalah kelebihannya terletak pada dia terpilih sebagai sukatan untuk pengajian hadis atau silibus dalam pengajian hadis. Itu sebenarnya bukan nak cerita nak apa dia supaya orang terima inilah kitab yang paling tinggi dalam ahli sunnah. Tidak begitu. Untuk pengajian hadis, untuk sukatan pengajian hadis, maka kitab yang 6 ini adalah paling baik berdasarkan pengalaman ulama-ulama hadis. Mana-mana jadi ulama-ulama hadis besar tu, dia belajar cara itu. Sebab kalau nak belajar kitab hadis ni banyak, nak pilih yang besar, yang kecil, yang banyak jilid, yang sejilid saja, banyak lagi yang lain. Dan yang dari segi kedudukannya lebih lagi daripada yang 6 tu. Yang 6 tu maksudnya tak termasuklah Bukhari, Muslim. Yang lain-lain tu, misalnya Tahawi, Ma'anil Athar, itu tinggi kedudukannya, tinggi. Lagi misalnya Al-Muntaqa Ibnul Jarud, itu tinggi. Dan kitab tu bukan besar, satu seketul gitu je. Kalau nak kira nak buat belajar pun senang. Dan banyak lagi lah yang lain. Kita kata Sahih Ibnu Khuzaimah misalnya, itu tinggi. Dari segi ketinggian kedudukannya melebihi Sunan Tirmizi lagi, melebihi Sunan Tirmizi lagi, melebihi Sunan Ibnu Majah lagi. Al-Muntaqa apa semua tu lebih tinggi lagi daripada Ibnu Majah. Sunan Darimi misalnya, Sunan Darimi itu pun tinggi kedudukannya. Bahkan di dalam kitab-kitab yang utama ni, dia salah seorang guru kepada kitab, pengarang kitab-kitab hadis yang 6. Maknanya nak kira lebih senior lah, lebih senior. Tapi orang tak guna. Sebab kalau nak buat belajar semuanya kitab hadis ni banyak sangat. Ulama hadis pilih yang ni. Kalau belajar yang ni memang jadi. Memang jadi sebagai sukatan. Itulah pemilihan untuk sukatan ini penting. Dalam pengajian apa-apa pun, dia walaupun nampak begitu ya, boleh guna buku mana-mana pun, tetapi kepada ahli dia tahu. Buku ini yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan sangat besar dalam pembentukan peribadi atau pemikiran hadis tu, kepahaman hadis tu. Dia nampak begitu, memang tu. Sebab itu ulama-ulama besar semuanya belajar cara tu. Seseolahnya ini sesuatu yang sudah teruji lah dari segi keberkesanannya. Dari segi keberkesanannya itu memang teruji. Memang dapat menimbulkan orang kata satu malakah, satu kemampuan di dalam jiwa pelajar-pelajar hadis itu untuk menjadi muhaddis kemudiannya. Memang begitu cara. Itulah sukatannya. Lebih kepada pemilihan untuk sukatan pengajian hadis, bukan untuk menyatakan kedudukan dan taraf kitab itu di antara kitab-kitab hadis yang banyak itu, bukan. Misalnya Muwatta Imam Malik, itu tinggi lagi nak banding dengan Nasa'i apa semua tu tinggi lagi. Kemudian dari segi dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dekat. Kalau dalam Bukhari misalnya, thulathiyat itu dia ada 22 saja thulathiyat. Itu pun sudah menjadi kebanggaan kepada Imam Bukhari. Iaitu di mana di antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hanya ada tiga orang perawi saja. Itu dipanggil hadis-hadis thulathiyat. Imam Bukhari sudah bangga dah. Ditulis dengan huruf besar dalam setengah nuskah Bukhari itu, ataupun dia tulis di tepi tu ke, ini thulathiyat yang keberapa. Sedangkan kalau kita tengok Muwatta Imam Malik, thulathiyat itu umumnya hanya 3 orang.
Bahkan berapa banyak, hanya dua saja, dua orang atau seorang sahaja di antara pengarang dia tu, yakni Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betapa hebatnya, betapa tingginya kedudukan kalau nak kira dari segi ketinggian sanad. Sebab itu pun dia ambil kira juga. Tapi tidak, walau bagaimanapun dalam pengajian hadis yang lengkap, yang orang kata kemas, memang dia kena belajar semua tu yang kita sebut tadi, seperti Ma'anil Athar, Syarah Ma'anil Athar, ataupun Muwatta' Imam Malik. Itu memang dipelajari juga, belajar juga. Tapi kalau nak kira yang betul-betul asas untuk pengajian hadis, memang 6 kitab tu, 6 kitab tu yang terkenal sebagai Sunan Sittah. 6 tu pun sudah cukup dah. Memang yang lain-lain tu sebagai tambahan sahaja, sebagai tambahan sahaja. Hadis yang ke-58, Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan. Siapa Zaid bin Khalid ini? Nisbah beliau ialah kepada Juhainah bin Zaid bin Laith bin Su bin Aslam bin Ilhaf bin Quda'ah. Itulah ni orang panggil nisbah Juhani. Juhani itu apa? Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Juhainah. Dikaitkan dengan Juhainah, iaitu nama orang lah, Juhainah. Jadi keturunan dia tu dipanggil Juhani. Juhani. Seperti Sulami misalnya. Sulami, As-Sulami. Itu nisbah. Dia dalam tradisi Arab ni banyaklah guna benda-benda macam tu. Banyak guna, orang panggil nisbah macam ni. Jadi nisbah ni nisbah kepada puak lah, kepada keturunan biasanya. Tetapi kemudiannya nisbah lebih banyak dia berkait dengan tempat tinggal. Misalnya Asy-Syami, Al-Makki, Al-Kufi. Itu nisbah kepada tempat lah, dikaitkan dengan tempat. Itu pun ada juga. Ada juga yang dikaitkan dengan keturunan macam ni. Jadi itu satu perkara yang penting lah diketahui juga kepada orang yang betul-betul belajar hadis ni. Dia nak tahu juga. Jadi ini nisbah kepada tempat ke kepada keturunan. Jadi perlu tahu. Jadi nisbah tu dia ada pula kitab untuk tambahan lah, tambahan dalam pengajian hadis, iaitu apa? Dipanggil ansab. Ansab itu sebenarnya dia bukan kitab tentang keturunan sahaja, tetapi yang nisbah yang ada kaitan dengan nisbah, itu pun termasuk di bawah bidang kajian dan perbincangan ansab, nisbah lah. Misalnya yang macam ni, biasanya kalau bahasa Arab dia ada ya lah di akhir tu, di hujung dia tu dia ada ya. Orang panggil ya nisbah. Ya nisbah. Sebab apa? Sebab kita belajar ni dalam tradisi ataupun budaya Arab. Sahabat-sahabat ni orang Arab, jadi kena tahu budaya dia. Kalau tak tahu budaya dia, susah lah. Walaupun tak sama dengan kita tak ada benda-benda macam ni. Tak ada. Walaupun hakikatnya ada. Misalnya orang Kelantan, orang Kelantan, Al-Kelantani. Tapi orang tak sebut. Kalau orang ni
orang Kelantan, orang tak sebut gitu. Orang ni orang Johor misalnya, tak sebut. Itu pasal bukan budaya kita lah, bukan budaya kita. Jadi nak mengetahui itu kena betul-betul lah, betul-betul tahu. Maka adalah kitab yang khusus namanya Ansab. Kalau misalnya Ansab sama Ani itu dia ambil kira lah mana-mana nama orang yang begitu ada ya nisbah tu. Ada ya nisbah tu dia akan bincang lah, dia ni siapa. Dan nisbah tu nisbah kepada apa? Mungkin nisbah tu nisbah kepada pekerjaan dia, profession dia, mungkin juga nisbah tu nisbah kepada keturunan, boleh jadi. Jadi nak tahulah ni nisbah apa. Kunyah beliau ialah Abu Talhah Al-Madani. Ini kunyah. Kalau dalam bahasa Arab yang betul kunyah. Tapi saya tukar tu sebab boleh mengelirukan, boleh jadi orang baca kunyah pula, bukan kunyah. Kalau ejaan kita kan NYAS itu nyah, orang tak baca kunyah. Padahal dia memang begitulah sebutannya, kunyah. Kunyah tu jadi Melayu lah, jadi Melayu. Ini pun budaya dia juga yang perlu diketahui. Bila kita nak tahu tentang sahabat-sahabat ni, dia akan ada lah benda-benda macam ni. Orang kita kurang ada. Sekarang ni orang yang minat kepada Islam, dia guna dalam bentuk kunyah tu. Misalnya Abu ini dia sebut, anak dia nama Khairuddin, dia kata Abul Khair misalnya. Abul Khair, itu kunyah dia. Jadi kunyah ini sebenarnya bukan budaya Islam sahaja, tidak, budaya Arab sebenarnya, budaya Arab semasa jahiliah dulu pun guna juga. Cuma Nabi SAW menetapkan, macam ada takrir daripada Nabi SAW lah untuk penggunaannya tu. Jadi kalau guna tu tidak salah. Islam mengesahkan, tidak kata Islam tidak mengiktiraf itu. Walaupun zaman jahiliah ada guna, lepas tu dia hapuskan. Nabi tak pernah guna, sahabat-sahabat tak pernah guna, tidak, memang guna. Memang budaya itu berterusan selepas Islam pun dipakai juga dan diterima baik. Bahkan Nabi SAW dan sahabat-sahabat utama boleh dikatakan ada kunyah dia tu, ada kunyah dia. Walaupun dari segi umumnya dalam budaya kita orang Melayu ni tak ada. Tak ada. Dan ini pada saya lah, ini dia lebih pergi kepada uruf, bersifat uruf, lebih bersifat uruf daripada bersifat keugamaan. Yang mana uruf yang kita boleh pakai, adat. Uruf tu maksudnya adat yang boleh dipakai. Kalau tak pakai pun tak apa. Tidak kata lebih baik orang Islam tu pakai begini. Tidak begitu. Dia tak termasuk dalam bab tu. Sekadar harus saja. Kalau nak pakai begitu pun boleh. Bukan ia jadi satu tanda lah untuk kebaikan lah. Seperti nama tu sendiri. Nabi SAW suruh pilih nama yang baik, nama yang ada makna yang baik sebagai doa. Itu ada. Tapi dari segi kunyah itu, dia lebih bersifat itu adat. Dengan arti kalau kita tak pakai pun tak apa. Sebab di sebalik tu mungkin ada unsur-unsur yang tak baik juga. Jangan kita tengok segala
yang datang daripada Arab tu baik semua. Tidak, tak mesti begitu. Cuma dia sekadar harus saja. Sebabnya kalau kita kata dalam masyarakat Arab, dia gunakan kunyah-kunyah ni banyak maksud dia. Kalau kunyah dengan maksud doa, dia mengharapkan ada sifat itu pada dia. Itu baguslah, tak apalah sekadar tu. Tapi lebih banyaknya mereka kaitkan diri itu dengan anak. Jadi anak tu anak yang mana? Di situ mungkin ada unsur-unsur yang tidak baik juga. Mungkin anak-anak tu terasa pula. Misalnya kita kata dalam budaya Arab biasanya anak yang mula-mula lah anak sulung. Kita katalah anak dia sulung namanya Muhammad, Abu Muhammad. Lepas tu dia dapat lagi anak lagi yang lain-lain. Kenapa tak disebutkan anak dia yang nama Khalid, yang nama Zaid, Abu Zaid misalnya, Abu Khalid, Abu apa-apa lagi lah. Apa lebihnya anak yang pertama? Apakah semata-mata kerana dia anak pertama? Jadi macam dalam sistem beraja tu begitu? Mesti ada kelebihannya. Dan mungkin ya adik-beradik yang lain tu terasa hati juga. Jadi berapa abunya nak adanya? Mungkin untuk pengenalan sepatutnya satu sajalah digunakan. Kalau banyak tukar-tukar tak kenal pula susah. Kalau ada 12 orang anak, kita pakai 12 dunia kan jadi susah. Susah juga nak kenal kalau macam tu. Kalau pilih satu, sebut itu saja. Seseolahnya dalam adik-beradik dia itulah yang paling lebih. Kerana kelebihan ke, kerana sulung ke, kerana apa? Yang jadi kelebihan pilih nama dia tu. Dia pergi mungkin itu pergi ke situ dan menyebabkan yang lain-lain terasa. Padahal mungkin dalam anak-anak tu tidak yang sulung, yang lain yang lebih bermakna, yang lebih berarti bukan sahaja kepada ibu bapa dia, tapi kepada masyarakat pun. Jadi atas dasar apa tu? Atas dasar apa tu kita nak kunyah tu menggunakan nama tertentu? Itu benda yang sebenarnya tidak ada dikehendaki oleh agama secara tetap, tidak. Dia termasuk dalam adat sahaja. Kemudian setelah seseorang tu dipilih nama dia, seseorang anak tu dipilih nama dia untuk dipakai dalam kunyah, tiba-tiba kalau tukar kepada anak lain, apa pula perasaan dia? Kerana dia tidak layak dah sekarang ni. Macam-macam timbul tu. Dia tidak layak dah sekarang ni. Jadi lalu ditukar kepada nama anak yang lain. Mungkin timbul juga begitu. Susahlah. Susah. Dia jadi macam sistem beraja lah. Kalau kita kata tentukan sulung, jadi mesti ke yang sulung tu yang paling cerdiknya, yang terpilih dalam keluarga, dalam anak-anak dia? Tak mesti kan? Tak mesti. Jadi dia benda-benda begitu. Kalau tukar, mungkin itu jadi tersentuh pula perasaan dia. Itu sebab benda ni dia lebih kepada adat. Bukan dia ada kaitan dari segi agama. Agama memang nak begitu, ada kelebihan. Tapi biasanya sebab mula-mula mula-mula dapat anak tu suka tu, jadi kaitkan dengan nama dia lah, begitulah biasanya. Tapi apabila pergi kemudian tu pergi, barulah kita tengok mungkin tidak berapa tepat tu, benda-benda begitu. Jadi kunyah ni kadang-kadang ada beberapa untuk seseorang. Jadi bukan satu, ada beberapa untuk seseorang. Tetapi
dalam beberapa tu, banyak tu mungkin ada yang lebih popular daripada yang lain, gitu sajalah. Macam di sini ada juga yang mengatakannya Abu Abdurrahman. Ini sebenarnya macam yang saya sebut tadi, dia jadi satu kesukaran pula. Sebab apa? Sebab kepada perawi-perawi misalnya dalam ilmu rijal, orang-orang yang ada kepentingan lah, orang-orang yang niatnya kita kata tak baik lah, dia selalu guna ni kunyah yang berbeza-beza, jadi pening kepala orang. Orang ingat orang lain pada dia juga. Jadi ini salah satu cara untuk nak menyembunyikan hakikat, untuk menipu juga. Itulah benda yang di sebalik kebaikan dia tu, banyak juga yang tidak baik. Dengan sebab itu saya lebih nampak benda ni dia berkait dengan adat, dengan uruf, bukan berkait dengan agama tu sendiri. Sebab di sampingnya dia ada kesan-kesan buruk dia tu. Tidak semestinya itu adalah yang terbaik. Tapi kalau nak guna, sekadar nak guna itu haruslah, bolehlah. Boleh. Tapi kalau kita nak kata ini sunnah dengan arti sunnah tasyri'iyah, dan inilah cara yang terbaik mendatangkan keberkatan, ada kelebihan, tidak begitu. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Hadis beliau dikategorikan sebagai riwayat orang Hijaziyin. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 81 buah hadis. Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan sebanyak 5 buah daripadanya. Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan sebanyak 3 hadis daripada beliau, iaitu riwayat beliau daripada Nabi SAW, 2 Uthman bin Affan, 3 Abu Talhah Al-Ansari. Beliau telah meninggal dunia di Kufah di penghujung zaman pemerintahan Muawiyah. Ada juga yang mengatakan di Madinah pada tahun 78 Hijrah ketika berusia 85 tahun. Zaid bin Khalid Al-Juhani meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Jadi imam kepada kami dalam sembahyang subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah orang kata apa ni, selalu juga disebut perjanjian Hudaybiyah boleh juga, Hudaybiyah pun boleh juga, kedua-duanya boleh. Jadi di bawah tu ada sebut sesudah pada malamnya hujan turun. Jadi pagi itu, malam tu hujan turun, pagi itu dia jadi imam dalam sembahyang subuh. Setelah selesai bersembahyang salat, Nabi SAW menghadap kepada orang ramai lalu bersabda, setelah selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada orang ramai lalu bersabda, tahukah kamu sekalian? Jadi ini semua ni menjadi perhatian kepada ulama-ulama. Segala perbuatan Nabi SAW tu diperhatikan. Bila sembahyang tu, Nabi SAW macam mana kedudukannya, bertukar ke tempat duduk dia tu, dia pusing ke ataupun dia terus menghadap kiblat ke, atau macam mana, dia berzikir ke ataupun macam mana, apa zikirnya, lama ke. Dia sebenarnya benda-benda ni dapat kita lihat di dalam hadis, dapat kita tahu melalui hadis. Zahir hadis ini menunjukkan Nabi SAW tidak terus duduk dengan menghadap ke arah kiblat sesudah memberi salam.
Sebaliknya, baginda berpusing ke arah kanan atau ke belakang dengan menghadap ke arah para makmum, dengan menghadap makmum, macam saya menghadap sekarang, begitu. Imam Malik berpendapat inilah cara yang seeloknya dilakukan oleh imam masjid sesudah selesai bersembahyang. Inilah cara Nabi SAW. Yang kebanyakannya begitulah, dia pusing kanan. Sebab itu setengah-setengah ulama dia kata yang jadi kelebihan makmum di sebelah kanan tu sebab Nabi SAW selalunya bila lepas sembahyang dia pusing kanan. Bila pusing kanan, orang yang duduk sebelah kanan tu dia nampak dengan terang. Salah satu sebabnya lah yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Kalau di zaman Nabi SAW dahulu, itu sebabnya. Jangan dia hampir tidak ada pusing kiri, pusing kiri. Tapi kalau dia bangun pergi ke sebelah kiri, itu ada. Pusing sebelah kanan, dia adalah bacalah zikir-zikir, begitulah. Ataupun dia pusing terus dengan membelakangi kiblat, menghadap betul makmum. Dan ini adalah cara yang terbaik sebenarnya. Tidak kata yang eloknya terus menghadap kiblat seperti masa sembahyang tu, seperti masa salat tu. Sebab ini sudah selesai, salat sudah selesai. Apa sebab yang jadi elok buat begini? Sebabnya kalau orang-orang yang baru datang tu dia tak keliru. Dia tak keliru dengan kedudukan imam tu. Kalau imam tu duduk macam tahiyat, keadaan tahiyat itu, boleh jadi yang baru mari tu dia ingat imam tu tak selesai lagi, dia pun Allahu Akbar dengan niat nak ikut imam tu, padahal imam tu bukan dalam sembahyang dah, selesai dah sembahyang. Boleh jadi berlaku begitu. Jadi bila dia pusing tu, daripada jauh sudah nampak ini dia tidak menghadap kiblat dah, dia sudah selesai dah sembahyang, jadi tak boleh nak ikut dia lah. Itu maksudnya, itu tujuan dia. Lepas tu kalau dia nak cakap-cakap pun begitu juga, dia pusing terus. Dan dalam hadis-hadis kita tengok kalau ada apa-apa keperluan, Nabi SAW kadang-kadang tak ada langsung zikir, wirid apa tak ada, terus dia pusing, dia cakap terus lepas sembahyang tu. Itu cara dia. Ada kalanya kalau tak ada apa-apa dia duduk lagi, tapi dia pusing lah. Pusing tu salah satu maksud utama dia, supaya tidak mengelirukan orang yang datang. Khususnya kalau di tempat sembahyang tu ramai sangat, banyak saf di belakang tu tak nampak. Tahukah kamu sekalian apa yang telah difirmankan Tuhanmu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kamu tahu apa yang Allah firmankan? Jadi kalau Nabi SAW sebut apa yang Allah firmankan, kemudian kita cari firman Allah itu di dalam Quran tak ada, maka itulah namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ni macam itulah. Hadis yang Nabi kata Allah berkata atau berfirman. Sedangkan yang dia berfirman tu tak ada dalam Quran. Kalau dia berfirman tu ada dalam Quran, orang panggil Quran lah. Kalau tak ada dalam Quran macam yang ni tak ada dalam Quran. Ini orang panggil hadis qudsi. Hadis qudsi ni setengah-setengah orang dia ingat kudus, hadis kudus, dia ingat istimewa. Tidak, sama saja dengan hadis biasa. Ia tidak jadi lebih dengan semata-mata disebutkan Allah berfirman. Tidak, ia bergantung kepada sanad. Seperti hadis-hadis yang lain, berbeza dengan Quran, di mana tidak ada dilihat kepada sanad dia tu, tak ada sanad, tak perlu kepada sanad. Tapi kalau hadis, walaupun hadis qudsi sama saja dengan hadis biasa. Tidak kata dia ada kelebihan sendiri, ada nilai dia sendiri, sejak awal lagi dia lebih daripada hadis-hadis yang lain. Tidak begitu. Sama juga setengah-setengah orang kan dia sebut ini hadis musalsal, musalsalat. Jadi musalsalat ni lebih lah. Musalsal ni mana hadis yang diterima
generasi demi generasi dengan satu cara atau gaya yang tertentu. Satu cara atau gaya yang tertentu, sama ada dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Misalnya semasa dia meriwayatkan itu, dia Nabi SAW bukan macam kita ni nak menyampaikan hadis, duduk depan ramai-ramai, beberapa hadis dibaca, tidak gitu. Hadis itu asalnya segala ucapan dia, segala perbuatan dia. Pernah dia nak naik kuda, sambil-sambil nak naik tu dia kata itulah. Jadi sahabat yang terima cara macam tu ketika nak naik kuda tu, dia akan meriwayatkan hadis itu dan ketika dia nak naik kuda macam tu. Misalnya afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Misalnya itu Nabi ketika nak naik kuda. Jadi perawi di bawah dia pun buat begitu juga. Perawi yang kemudian pun buat begitu. Jadi susah juga macam kita yang kemudian ni tak ada kuda kan? Macam mana nak buat nak naik kuda? Kena cari kuda lah kira-kira. Untuk nak biar jadi bersambung hadis musalsal tu. Jadi itu dari satu segi ada kelebihan dia, sebab dia menyatakan sesuatu hadis dalam keadaan tertentu, menunjukkan perawi itu dia betul-betul ingat ketika Nabi kata tu macam mana keadaan dia. Jadi sudah tentu ucapan itu sendiri diingat juga dia, sebab keadaan itu pun dia ingat. Tentulah ucapan tu dia ingat lebih lagi lah, sebab itu yang dimaksudkan. Jadi sebab itulah ada kelebihannya, tidak nafi, tetapi tidak semata-mata kerana itu ia jadi lebih, dan ia tidak boleh jadi dhaif misalnya, tidak. Ia boleh jadi dhaif juga. Ia boleh jadi kurang daripada hadis yang tidak musalsal. Ia juga bergantung kepada sanad. Itu pentingnya sanad ni. Ia bergantung kepada sanad. Jadi kalau macam ni, Nabi bersabda, Allah berfirman, ketika hamba-hambaku bangun pagi-pagi. Berfirman tu maknanya hadis kursi lah. Jadi sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Jawapan begini diberikan sebagai bersopan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diajukan soalan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga ia bermakna kami boleh mengagak, tetapi hal yang sebenarnya hanyalah diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Boleh jadi juga ia bermakna kami langsung tidak tahu. Soalan itu bukan boleh dijawab oleh kami sebagai manusia biasa. Di dalam hadis ini ia sesuai dipakai sama ada dengan makna yang pertama atau kedua, dengan makna yang pertama atau kedua. Jadi itu yang pertamanya. Mungkin ia bermakna kami boleh mengagak, tetapi hal yang sebenarnya hanyalah diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Itu satu, itu yang pertama. Yang keduanya, boleh jadi juga ia bermakna kami langsung tidak tahu. Boleh jadi bila sahabat tu jawab gitu, itulah maksud dia, kami langsung tidak tahu. Jadi pakai serahlah kepada Nabi, ceritalah. Dan Nabi SAW tu dah tahu dah, orang tak tahu. Benda ni memang benda yang patut kalau tidak tahu pun, sebab urusan agama, urusan gaib misalnya, kita kenapa pula ditanya begitu? Dah tahu dah, orang tak tahu, tak tanya juga macam tu. Kenapa begitu? Dia kadang-kadang pertanyaan itu lebih menarik perhatian. Untuk menarik perhatian, dia tanya. Lepas tu bagi tumpuan lah kepada apa yang seterusnya dia akan cakap tu. Itu tujuan dia. Kalau terus kita cerita tanpa seseorang tu memberi perhatian, dia tak berapa ingat, dia mudah lupa, sebab perhatiannya tak ada. Jadi ada kalanya Nabi SAW tanya begini, padahal dia tahu dah sahabat tu tak akan tahu. Tujuannya ialah untuk menarik perhatian, sebab menarik perhatian itu penting untuk
seseorang mengingat apa yang diucapkan. Itu penting. Misalnya bersumpah ke, bila bersumpah dia menarik perhatian. Oh, sampai bersumpah ni bukan main-main. Jadi itu cara nak menarik perhatian. Kalau mengikut keadaan yang asalnya begitulah. Tapi orang Arab sekarang ni jadi orang kata jadi pakaian kebiasaan dia, basahan dia, pakaian basahan dia, bercakap sikit-sikit wallah tu. Jadi tidak ada makna sumpah tu. Wallah itu hanya sungguh gitu saja maknanya. Dari segi makna bahasa, bukan makna dari segi syarak. Boleh kita kata ini termasuk dalam yaminul laghwi. La yu'akhidhukumullahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Boleh jadi termasuk dalam itu. Sebab itu kalau dia buat bercanggah dengan apa yang dia sebut itu pun tak perlu bayar kafarah. Kalau tidak kena bayar kafarah. Kalau buat tak sumpah dengan apa yang kita bersumpah tu, tapi oleh kerana sumpah tu orang panggil yaminul laghwi, sumpah hampa, sumpah yang hampa, sumpah yang semata. Jadi dari segi penggunaan bahasa sahaja, dengan maksud menguatkan itu saja. Yang mana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita ni, kita tak terjemah dengan makna demi Allah pun boleh, sungguh betul, memang kita kata begitu, dengan makna itu saja. Tapi lafaznya wallah, dia orang Arab banyak guna begitu. Jadi kita perlu fahamlah Allah wallah. Lepas tu tak betul pun apa yang dia cakap, kita pergi marah kat dia. Kenapa kamu tak kafarah? Kafarah sumpah. Dia padahal dia sumpah tu sumpah orang panggil al-laghwi, yaminul laghwi. Nah, itu kena faham. Kalau tidak jadi fasik ramal benar lah orang Arab. Sebab apa dia biasalah cakap sikit wallah sikit. Dia kena faham benda-benda begini sudah jadi perbualan dia, termasuk dalam perbualan dia biasalah. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, ketika hamba-hambaku bangun pagi-pagi, ada di antaranya mukmin dan ada pula yang kafir. Orang yang berkata hari hujan kerana kurnia dan rahmat Allah, dia mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Dan orang yang berkata hari hujan kerana bintang ini dan bintang itu, dia kafir, tidak percaya kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini semua ni kalau kita perhatikan hadis-hadis yang macam ni ataupun ayat-ayat Quran, ini semua dalam hubungan untuk menerapkan akidah tauhid, akidah tauhid, dan nak membersihkan jiwa dan pemikiran umat daripada kesyirikan. Itu sebenarnya. Jadi bendanya bukan berkait dengan bintang saja, banyak lagi yang lain. Cuma kali ini pada benda tu yang disebutkan. Dan itulah kerja Nabi sepanjang hayat, sepanjang perjuangan dia. Yang paling nyata dalam segala-galanya menegakkan tauhid dan menghapuskan kesyirikan. Ini menjadi intipati ajaran dia. Boleh dikatakan ada sentiasa benda ni, menunjukkan konsep itu sangat penting, sangat istimewa, dan kedudukannya sangat tinggi dalam agama. Benda yang memang ditujui lah sebenarnya, dikehendaki dalam agama. Tauhid. Jadi ini termasuk dalam bahagian tu. Mungkin pada ketika lain banyak lagi benda lain pula dia cerita. Benda lain pula tentang misalnya kita kata bulan Safar, la safara, la adwa wala tiyarata, jangkit dan penyakit ke, ataupun bulan Safar ke membawa bencana, membawa malan.
ataupun burung hantu dan sebagainya, itu pun sama juga. Sebenarnya nak mengemaskan akidah tauhid dalam jiwa umat, supaya tidak kata begini bukan-bukan. Bukan bermakna menafikan terus ada kaitannya dengan benda tu, tidak gitu. Tetapi yang sebenarnya dia nak tanam akidah tauhid itu dengan sedalam-dalamnya. Nak mengemaskan akidah tu. Kerana itu di bawah tu, kerana telah mempercayai hujan itu adalah ciptaanku. Kenapa dia mukmin? Itu sebabnya. Bukannya ciptaan bintang-bintang. Yang seterusnya, kenapa dikatakan kafir? Kerana mengingkari nikmatku, kurniaanku dan rahmatku. Hari hujan kerana bintang ini dan bintang itu, dia kafir, tidak percaya kepadaku. Kerana mempercayai bintang-bintang boleh melakukan sesuatu dan menurunkan hujan. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksudkan dengan kafir di sini ialah kekufuran yang sebenarnya. Memang kafir betul. Jadi kafir itu jadi kafir sungguh. Kerana ia dibandingkan dengan keimanan yang sebenar. Sebab kufur-kufur di sini sekarang ni duk bincang tentang apa ni? Tentang iman. Jadi iman tu iman dari segi iman yang sebenar ke, ataupun iman macam mana yang tidak sebenar? Jawabnya kalau sebenar. Jadi kalau sebenar iman itu, lawan dia ni pun yang sebenar jugalah. Kufur sebenar lah. Bukan maksudnya majazi lah. Bukan majazi. Kufur tu dengan makna tidak bersyukur ke. Jadi iman itu makna bersyukur ke? Tidak makna itu. Memang iman sungguh. Kufur tu kufur sungguh. Ia mungkin betul untuk orang yang mempercayai hujan itu adalah perbuatan bintang-bintang dan ciptaannya, bukannya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang dipercayai oleh setengah-setengah orang jahil dari kalangan ahli nujum, naturalis dan orang Arab. Adapun orang yang mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan hujan dan menciptakannya, lalu dia mengatakan kita mendapat hujan kerana bintang sekian-sekian, dia tidak jadi kafir. Tidak jadi kafir. Mana kita kata Allah. Jadi ini semua ni nak mengemaskan akidah. Jangan kita kata bintang-bintang tu ada kuasa, ada kehendaknya sendiri. Sebab dia akan membawa kepada pemujaan kepada bintang-bintang tu pula. Kena kata Allah. Mungkin ada dari segi hubungan sebab tu ada. Hubungan sebab tu ada. Oleh kerana kedudukan dia di sini maka berlakulah musim begini-begini. Itu boleh diterima, tidak salah. Tapi jangan kata dia tu sendiri dengan kehendak dia. Ada kehendaknya, ada kuasanya. Bukan alat untuk menyempurnakan kehendak Allah, bukan. Tapi dia tu sendiri, itu yang salah. Kalau kita kata pada ketika bintang ni duduk di sini, maka berlaku begini-begini berdasarkan pengalaman dan pemerhatian manusia, itu tidak salah gitu. Jadi itu yang agak jauh, yang dekat ubat. Kita kata ubat. Kita percaya ubat itu sendiri kuasa dia menyembuhkan. Itu salah. Itu jadi salah kalau macam tu. Jadi salah lah. Kita kena kata yang menyembuhkan Allah. Ubat itu sebab, tanda saja. Sebab sama juga ini kita terima bintang itu sebagai sebab atau sebagai alamat. Tak apa, boleh terima. Tidak salah. Yang betul-betul menyembuhkan. Sebab itu dalam Quran dia sebut wa idza maridtu
fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan, bukan ubat. Bukan ubat menyembuhkan. Yang menyembuhkan ialah Allah. Begitulah juga. Jangan kita percaya ubat itu. Sehingga kalau tak ada ubat itu, kita jadi menggelabah. Itu tanda jadi percaya kepada itu sangatlah tu. Bukan percaya kepada Allah. Dan kalau tak ada ubat itu jadi putus asa, jadi menggelabah, takut. Matinya bukan kerana tak ada ubat tu, kerana takut. Boleh jadi gitu. Itu salah. Itu yang dia tak mahu tu. Jadi naknya Allah. Sama juga bintang-bintang ni, benda-benda lain pun sama. Yang sebenarnya nak menanam tauhid itu sedalam-dalamnya, mengemaskan tauhid itu sekemas-kemasnya, dan menafikan kesyirikan yang mungkin timbul dengan apa-apa sebab. Banyaklah sebab-sebab tu. Jadi termasuk ini sekarang ni dia sebut tentang bintang. Sebab bintang-bintang ni daripada dulu lagi sudah ada ramai manusia yang jadi penyembah bintang. Ahli-ahli kaji bintang ramai sangatlah. Dia percaya sangat kepada bintang tu. Ada kuasa lah bintang tu. Dulu-dulu kan ada ni, tempat kita pun popular juga bintang itu, bintang ini kan. Bintang Taurus, bintang Cancer, Leo, macam-macam dah. Kemudian disebut pula orang ni gini. Itu melampau lah tu. Boleh jadi rosak akidah tu. Boleh jadi rosak akidah tu. Kemudian dikaitkan dengan bintang-bintang di langit tu pula. Jadi sesuai dari segi dia ni nak buat kerja ni elok buat pada masa ni, bulan ni, sekian ni. Ini dah macam ada unsur-unsur kepercayaan kepada bintang tu. Bintang tu sendiri sudah ada kuasa. Jadi kita mengintai-intai keadaan dia tu. Itu silap lah. Itulah yang tidak dikehendaki oleh Nabi ni. Kalau macam tu dia boleh menggugat akidah tauhid tu. Padahal yang sebenarnya tak ada apa pun, bintang-bintang tu alat saja. Alat saja. Adapun orang yang mempercayai bahawa Allah SWT tadi ya, namun dia telah melakukan kesalahan dari dua sudut. Satu, kerana telah menyalahi syarak. Syarak memang telah melarang percakapan seperti itu secara umumnya. Jangan kata begitu. Dua, kerana telah bercakap seperti orang kafir, sedangkan kita telah dilarang daripada menyerupai mereka. Melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, bermaksud biar berbezalah kamu daripada orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khaliful yahud, bermaksud biar berbezalah kamu daripada orang-orang Yahudi. Jadi dia tak bagi, sebab mereka ni ada semua ada penyakit akidah tu ada. Musyrikin pun penyakit akidah juga, Yahudi pun penyakit akidah juga. Jadi jangan bagi serupa lah. Banyak perkara bila kita menyerupai dia, kita juga terlibat, kena tempias dia tu. Di dalam Al-Quran juga terdapat larangan sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ucapkan ra'ina. Perkataan ini asalnya digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahasa mereka ia bermakna bodoh. Tetapi dia pura-pura pakai bahasa Arab, padahal dia pakai bahasa dia tu. Bila para sahabat mendengarnya, mereka menyangka ia adalah perkataan yang digunakan untuk memuliakan para nabi. Lalu mereka juga mengucapkannya dengan anggapan ia bermaksud, perhatikanlah kepada kami, berilah perhatian kepada kami. Begitu. Jadi orang yang hatinya lurus tu, dia ingat orang guna tu dengan maksud baik, padahal mereka itu hatinya busuk. Dia guna berdasarkan bahasa dia. Jadi dekat-dekat bunyinya tu.
Dia guna dengan maksud tak baik, dengan maksud perlilah untuk perli, tapi dia tahu dah orang Arab tu mana tahu bahasa dia tak faham. Dia tak faham. Maka Allah menurunkan firman-Nya yang melarang penggunaan perkataan itu. Jadi sebab menyerupai. Padahal kalau bahasa Arab ra'ina itu maknanya bagus, berilah perhatian kepada kami, itu saja. Tapi oleh kerana biasa digunakan oleh orang Yahudi, dan mereka guna itu bukan dengan maksud yang baik, sebab itu dilarang. Jika hujan dan lain-lain dikaitkan dengan sesuatu tanda berupa sunnatullah, tidaklah pula ia terlarang. Tidaklah pula ia terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Idza nasha'at bahriyah thumma tasha'amat fatilka 'ain ghadiqah." Bermaksud bila muncul awan dari sebelah lautan dan ia bertiup ke arah Syam, maka berlakulah hujan lebat selama beberapa hari. Nabi kata begitu. Jadi ini suatu tanda yang biasanya dalam masyarakat Arab tu, yang berpengalaman, dia boleh sebut bila ada tanda macam ni akan berlaku hujan yang lebat beberapa hari. Itu tak salah pun, sebagai tanda Nabi sendiri guna. Dan ini termasuk dalam hadis Muwatta Imam Malik. Bukan kata tak boleh nak berpandukan bintang, tak boleh nak belajar ilmu bintang. Tidak. Setengah-setengah orang dia salah faham. Jadi tak boleh nak belajar ilmu bintang. Bukan, ini maksud lain. Ini maksud nak jaga akidah tauhid itu, jangan berlaku syirik. Kalau kita terima ia sebagai tanda yang Allah SWT cipta dalam sistem alam dia ni, itu boleh, tak salah begitu. Menurut Imam Nawawi pula, para ulama berselisih pendapat tentang maksud kufur. Di dalam begini, seperti kita kata, siapa buat rumah kamu? Tukang sekian-sekian lah, kita sebutlah tukang. Siapa buat kek ni? Ni kita sebutlah orang tu, orang tu. Siapa yang buat benda ni? Kita sebutlah. Dalam keadaan kita sebut tu akidah. Ini kalau bercakap tentang akidah, kita sebut yang kita sebut semua ni sebagai sebab. Hakikat semuanya yang menjadikan segala-galanya Allah. Kena percaya begitu. Tapi zahirnya kalau sebut Allah semua, susahlah nak bercakap. Jadi tukar tu Allah kah? Gitulah, yang buat kek tu Allah. Takkan begitu. Jadi sebut sebab itu tidak salah. Kamu sembuh ni, maka ubat, pergi berjumpa dengan siapa? Doktor mana? Sebut doktor. Tidak salah itu. Tapi dalam hati kita yang menyembuhkan Allah. Itu maksudnya nak tanam itu. Dari segi zahir nak kata boleh, tapi kata tu biar ingat setakat mana yang kita boleh percaya kait dengan dia tu. Itu bila bincang tentang akidah ni kena teliti. Bahagian mana yang kita kena kaitkan dengan Allah, yang hakikat dia. Dari segi zahir sebagai sebab kita boleh sebut gitu. Mati kenapa? Kerana aksiden. Padahal mati itu malakul maut lah, ambil nyawa dia. Itulah hakikat mati. Yang tak ada aksiden, mati juga. Tapi kita boleh sebut ini sebab dia. Tak salah. Hakikat kena percaya, dia mati sebab nyawa dia dicabut oleh malaikat. Tu hakikatnya. Jadi orang yang berakidah ni, dia ada hakikat dia tu, di sebalik tu. Itulah yang nak ditanam oleh Rasulullah SAW. Bukan bercakap mengikut zahir begitu saja. Tentang maksud kufur di dalam hadis ini, dan mereka terbagi kepada dua golongan. Satu, golongan yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan kufur di sini ialah kekufuran kepada Allah yang sebenar. Kufur sungguhlah, yang menafikan iman dan mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Jadi kafir itu kafir betul lah. Kalau percaya begitu sungguh, percaya bintang tu ada kuasa, dan sehingga orang-orang kafir tu lah,
Oleh kerana dia percaya begitu, maka dia buatlah upacara tertentu untuk jaga hati, untuk puja lah, kita kata untuk puja bintang itu. Dia buat cara-cara tertentu. Ada pula misalnya orang yang mengajarnya, itu sudah jadi syirik kan? Kalau macam tu sampai ke peringkat itu. Jadi yang Nabi SAW nak jaganya jangan sampai jadi syirik dengan sebab benda-benda ni. Sebab zahirnya memang ada peranan dia tu. Sama juga kalau manusia sekalipun, kita bekerja dengan dia, terlalu bergantung dengan dia sehingga jadi sedih sangat, putus asa bila tak bekerja dengan dia, seseolahnya yang memberi rezeki dia. Sama juga, kita percaya yang memberi rezeki Allah. Yang kita bekerja itu saluran saja, sebab kita boleh susah hati dengan sebab pun boleh, tapi ada hak dia. Jangan segala-galanya tergadai kita, terjual kita, habis kita dengan benda tu. Jangan. Kita ada Allah, itu yang sebenarnya. Sama juga, dia bukan bintang saja, manusia pun begitu. Kadang-kadang kita tengok situlah ada bezanya antara orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada sebab-sebab yang zahir ni. Jadi kadang-kadang dia buatnya macam Tuhan. Kegelisahan dia tu akibat tak dapat benda tu, akibat hilang misalnya pekerjaan ke, jadi bergantung harap sangat tu. Kalau kita kaji-kaji bergantung kepada Allah pun tidak sampai begitu. Itu bahayanya. Itu yang kena jaga. Mereka mengatakan bahawa ini benar untuk orang yang beriktikad bahawa bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan, seperti anggapan orang jahiliyah. Orang yang beriktikad seperti ini memang tidak diragui lagi tentang kekufurannya. Tentang kekufurannya. Inilah pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i, dan inilah juga maksud zahir hadis tersebut. Golongan ini juga mengatakan bahawa orang yang mengatakan kita mendapat hujan kerana bintang sekian-sekian, dengan beriktikad bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, bintang itu pula tidak lebih daripada tanda atau alamatnya berdasarkan kebiasaan dan adat. Seolah-olahnya dia mengatakan kami mendapat hujan pada waktu sekian-sekian, seolah begitu saja. Maka ucapan dengan kepercayaan seperti ini tidaklah akan menjadikan seseorang kafir. Cuma mereka berselisih pendapat tentang kemakruhannya. Pendapat yang kuat ialah ia makruh tanzihi dan tidak mendatangkan dosa. Sebabnya ialah ungkapan itu juga diucapkan oleh orang kafir. Jadi ia kelihatan tidak elok jika diucapkan oleh seorang yang beriman. Selain itu, ia juga adalah syiar orang jahiliyah dan orang yang setaraf dengan mereka. Itu tak elok saja. Kalau kita cakap yang sebenarnya Allah, tapi kata begitu. Jadi yang seeloknya orang Islam tu dijaga benda-benda begini. Kalau kata menyembuhkan, Allah, sebut Allah. Walaupun kita memanglah hilang penyakit tu setelah pergi di hospital tu misalnya, ataupun tahan reda ke sakit itu setelah pergi berjumpa dengan doktor sekian-sekian. Tapi kita kena percaya yang menyebabkan kita begitu sebenarnya Allah. Ini saluran, bukan tak boleh terima saluran itu, sebab itu, tapi ia bukan mempunyai iradatnya yang tersendiri. Tidak, iradat Allah juga, cuma guna saluran itu. Kalau tak ada saluran itu pun kadang-kadang dia boleh sembuh juga dengan cara lain. Boleh juga. Kena percaya begitu. Jangan bergantung dengan itu saja. Dengan itu saja. Seseorang kalau tak ada dia, jam semuanya. Jangan sampai begitulah. Dua golongan ini mentakwilkan maksud kufur yang dinyatakan di dalam hadis tersebut dengan kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana membataskan perbuatan menurunkan hujan itu kepada bintang sahaja. Ini benar untuk orang yang tidak beriktikad bahawa bintang itu boleh melakukan apa-apa pun. Takwilan ini disokong oleh riwayat terakhir di dalam bab ini yang menyebutkan asbaha minan nas syakirun wa kafirun. Dalam hadis yang tadi, yang seterusnya, yang ke berapa tadi, yang ke-59 tadi, disebut syakir di situ. Jadi makna mukmin di sini dengan makna syakir. Dan kufur itu adalah kufur nikmat. Itu antara dalil sokongan lah. Bermaksud ada di kalangan manusia yang bersyukur dan ada yang kufur. Juga riwayat lain yang menyebutkan ma an'am tu ala 'abdi min ni'matin illa asbaha fariqum minhum biha kafirin. Bermaksud tidak ada satu pun nikmat untuk hamba-hambaku melainkan ada di kalangan mereka yang jadi kafir kerananya. Di dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baikilah bersabda begini, ma anzalallahu ta'ala minas sama' min barakah illa asbaha fariqum minan nas biha kafirin. Bermaksud tidak ada satu pun keberkatan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit melainkan ada satu golongan manusia yang menjadi kafir kerananya. Kerana dia akidah tu lah, kerana akidah tu dipercayainya dengan sebab ni, dengan sebab matahari, dengan sebab bintang, dengan sebab bulan, dengan sebab ini, dipercayainya begitu. Seseorangnya ada kehendak, ada iradat, ada kuasa dia. Jadi orang zaman dulu lah, orang zaman dulu dia percaya bukan-bukan. Orang Islam tidak dibenarkan percaya begitu. Pada bulan penuh, misalnya binatang-binatang laut tu jadi besar, jadi banyak isinya, ketam apa semua tu banyak isinya. Jadi kita kaitkan dengan bulan tu, bulan penuh. Itu salah. Seseorang bulan yang buatkan begitu. Kenapa kita tak boleh fikir pada bulan cerah tu dia banyak rezeki, banyak rezeki Allah SWT, dia cerah misalnya, dia mudah nampak nak cari makanan dia. Mungkin kita boleh kata begitu lebih baik daripada kita mengatakan bulan itulah yang menyebabkan dia tu jadi banyak isi dan sebagainya. Itu salah. Itu tanda saja atau sebab yang Allah SWT gunakan untuk sampaikan nikmat dia, untuk sampaikan kebesaran dia, kehendak dia. Begitu. Jadi dia adalah benda-benda ni mengikut ketetapan di dalam sistem alam dia yang kita panggil sunnatullah. Sunnatullah dah begitu. Riwayat-riwayat ini semuanya menunjukkan bahawa apa yang dimaksudkan dengan kufur itu ialah kufur nikmat. Jadi kufur nikmat ini pun tak sepatutnya berlaku kepada orang mukmin. Sebab orang mukmin dia sentiasa ingat kepada Allah sebagai Tuhan yang memberi nikmat, bukan benda-benda lain. Nak menyembah pun sembah dia. Yang bagi segala nikmat itu pun dia juga. Itu yang dipercayai dalam akidah orang mukminnya begitu. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah satu, seseorang yang beriman haruslah menjaga percakapannya, kerana ada kalanya ia boleh merosakkan iman. Jadi kena berhati-hati. Kadang-kadang iman kita tu rosak dengan sebab percakapan. Kadang-kadang iman kita tu rosak dengan sebab kepercayaan, keyakinan kita. Kita percaya begini, bintang ni lah yang menyebabkan kita jadi rugi. Bintang ni lah. Jadi kita akan terfikir pula, akan terdorong pula untuk buat sesuatu sebagai memujuknya, sebagai merayu kepadanya, untuk menghindarkan kemurkaan dan kemarahan. Dia akan bawa ke situ. Yang jadi pemujaan terhadap apa-apa tu gitulah asalnya. Itu yang nak dikikis, dihapuskan oleh Islam. Sebab Islam ni agama tauhid. Jadi dia nak tanam tauhid, nak kejakkan tauhid itu dalam jiwa manusia.
Yang kedua, seorang yang beriman seharusnya beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penyebab kepada apa saja yang berlaku. Kena percaya begitu. Tiga, percakapan atau perbuatan yang mencerminkan akidah orang kafir mestilah dielakkan agar ia tidak menimbulkan rasa was-was di dalam hati atau mendatangkan syak wasangka pada orang ramai. Jadi kena jaga orang Islam itu, antara sifat dia dijagalah. Dari segi percakapan, dari segi apa, jangan menimbulkan prasangka kepada orang lain tentang dia ni merosak misalnya akidah. Jadi satu fitnah yang lain pula. Yang keempat, orang Islam mesti berhati-hati dengan amalan yang sudah menjadi syiar orang kafir dan menjauhinya, walaupun pada dasarnya ia harus. Tapi ia sudah jadi syiar orang kafir, jangan guna. Itulah yang sebaik-baiknya, supaya kita jauh daripada segala-galanya milik mereka, sama ada kepercayaan atau amalan atau lain-lain. Sebab mereka tidak berasaskan kebenaran yang jitu, yang kuat, iaitu tauhid. Kebenaran yang jitu, yang kuat ialah asasnya tauhid. Itu mengikut Islamnya. Kalau asasnya syirik, tidak. Yang kelima, orang Islam yang beriman tidak boleh mengelirukan orang ramai tentang pegangan akidahnya. Yang keenam, iman seseorang boleh dinilai melalui percakapannya. Itulah antara yang dapat disimpulkan daripada hadis itu. Seterusnya, hadis yang ke-59, kita ada nota di situ. Ada orang bangun pagi dalam keadaan syukur. Mereka ialah orang-orang yang mengatakan hujan ini rahmat Allah. Dan ada pula yang kafir. Mereka ialah orang-orang yang mengatakan hujan ini kerana bintang itu dan ini, bintang ini dan itu. Jadi apa maksud di situ? Syukur yang dijadikan sebagai bandingan kepada kufur di dalam hadis ini menunjukkan bahawa kufur yang dimaksudkan itu ialah kufur nikmat. Bukannya kufur dalam arti kata yang sebenar. Namun boleh juga kufur itu dipakai dengan makna kufur yang sebenar, kerana Nabi SAW telah menjadikan ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi boleh juga berdasarkan ayat ini, nampak di situ dia dengan makna kufur yang sebenar. Jadi kufur nikmat dengan kufur yang sebenar ni dekat sangat. Jadi kadang-kadang dia sekadar kufur nikmat saja, tapi dia mudah sangat nak pergi tergelincir kepada kufur yang sebenar. Lalu diturunkan Allah ayat berikut, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat beradanya bintang-bintang, sampai kepada ayat kamu mengganti rezeki, yakni yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Menurut Ibnu Salah, zahirnya di sini kesemua ayat itu turun berkenaan isu bintang yang sedang diperkatakan oleh orang ramai pada masa itu. Tetapi ayat yang sebenarnya turun berkenaan isu tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ayat-ayat yang lain itu turun berkenaan peristiwa lain, namun oleh kerana waktu turunnya sama, kesemuanya disebutkan turun kerana peristiwa tersebut. Ini salah satu cara ahli tafsir lah dalam menggambarkan sesuatu ayat itu. Kadang-kadang dia guna cara begitu. Yang berkaitan sebenarnya ialah yang akhir itu, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu mengganti rezeki yang diberikan Allah dengan mendustakan Allah. Maksudnya kita kata sepatutnya ini daripada Allah,
kita kata daripada benda lain pula, daripada bintang, daripada awan, daripada matahari, daripada bulan, daripada apa-apa lagi. Begitu sepatutnya kita katakan ini semua kita dapat daripada Allah. Tapi kita kata begitu, kita sandarkan kepada yang lain. Itu bermakna mendustakan Allah. Itu makna mendustakan Allah. Sepatutnya apabila kita mendapat nikmat Allah, kita syukur kepada Allah yang bagi itulah. Ini tidak. Sebaliknya yang kita buat, yang kita patut syukuri dia, kita tidak syukur kepada dia, kita syukur kepada yang lain. Inilah sikap orang kafir. Yang sepatut dia beribadat, dia bersyukur kepada Allah, dia pergi bersyukur, pergi beribadat kepada yang lain. Itu tak kena lah, begitu. Jadi orang Islam tidak begitu caranya. Orang Islam dia yakin segala nikmat yang diperolehi, dia diperolehinya itu datangnya daripada Allah, dan Allah jualah yang berhak untuk kita sembah, untuk kita puja, untuk kita syukuri dia saja. Begitu sepatutnya orang Islam. Gitulah orang Islam. Orang kafir tidak begitu. Orang kafir kalau tanya siapa dia turunkan hujan, Allah. Tapi yang sembah orang lain, dia pergi sembah benda lain pula. Sebab ada kepercayaan-kepercayaan tadilah, diresapi oleh kesyirikan. Bila syirik macam-macam. Itulah yang sebenarnya nak dalam hadis ni, nak jaga orang Islam daripada kesyirikan. Macam dalam hadis la adwa wala tiyarata, itulah sama juga, tidak ada jangkitan. Jadi apakah Islam ni tak terima penyakit-penyakit apa tu semua? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kita nak pergi kepada yang asal hakikat itu, hakikat yang menyebabkan ini penyakit ini jangkit ke apa ke tidak berjangkit. Siapa yang buat? Allah. Nak pergi situ maksud. Bukan benda tu sendiri, kuman tu ke, bakteria ke, kita kata virus ke, apa ke, dia tu sendiri ada kehendak dia, ada iradat dia untuk memberi penyakit kepada seseorang tu. Tidak begitu. Allah yang buat semua tu. Itu maksudnya. Jadi tidak apa? Kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati sungguh lah. Jadi kita boleh terima. Sebab itu Nabi SAW kan dia larang jangan duduk dekat orang yang kena penyakit kusta. Sebab penyakit itu penyakit. Dia kata larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti kamu lari daripada singa misalnya. Kenapa dia suruh lari? Sebab dia tahu jangkit lah. Tadi dia kata tidak ada sebarang jangkitan. Maksudnya dengan sendiri, kuman tu sendiri. Tidak begitu. Allah semua tu aturkan. Di sini dia buat kuman, dia buat bakteria, dia buat itu ini untuk beri orang tu sakit. Kehendak dia, bukan kuman tu sendiri. Dia ada kuasa. Memang zahirnya dia ada kuasa, macam kita lah ada kuasa. Tapi kuasa kita ni Allah yang bagi. Kalau Allah nak tarik sekejap saja, mudah saja. Yang kuat macam kita ni pun boleh hilang. Usahakan kuman yang tak nampak tu, lagilah Allah SWT boleh hilangkan. Kalau ada kita kata apa ni, ada kuasa dia, ada kesan dia pun boleh Allah SWT hilangkan. Ini kita percaya pula benda tu. Jadi takut sangat. Itu yang nak dinafikan. Bukan nak apa di dalam Islam ni dia tak terima penyakit itu. Sebab itu dia adakan orang panggil al-hajrus sahih. Al-hajrus sahih, kuarantin. Dia ada dalam Islam tu. Jangan pergi di sini. Kalau sudah kena wabak, Nabi arahkan jangan pergi ke situ. Yang ada di situ jangan keluar ke lain. Ada arahan, maknanya dia ada kesan tu. Tapi sambil-sambil dia kata itu, dia kata tak ada semua ni. Tak ada tu dari segi akidah. Kita kena percaya Allah yang buat semua itu. Bukan benda-benda tu, bulan Safar ke ataupun binatang tertentu ke, tidak. Ini semua sebab. Semua sebab. Bukan segala-galanya berlaku dengan tindakannya sendiri, dengan kehendaknya, dengan kuasanya sendiri. Tidak. Tidak begitu.
tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kanser ke apa sajalah kita kata dalam dunia ni, jangan kita kata benda ni yang menyebabkan begitu, benda ni. Kalau ia benda tu pun itu sebab yang Allah buat untuk berlakunya benda. Yang sebenarnya Allah. Yang lain-lain tu sama ada bakteria, kuman, apa ke, alat atau sebab saja. Sebab saja. Kalau tak ada benda tu pun mati juga. Seperti kita boleh kata ni mati kenapa? Sakit ini. Ni mati kenapa? Kerana accident. Kalau tak berlaku semua tu, tak mati ke? Mati juga. Jadi yang mematikan Allah sebenarnya. Kena percaya begitu. Jangan percaya yang mematikan lori tu misalnya. Sebab tu lori tu repuk. Itu sebab. Itu yang nak dibezakan di sini. Yang nak dibezakan di sini. Apa ni, benda-benda ni sebagai alamat, sebagai tanda, sebagai sebab boleh diterima, boleh dikata pun dia mati kerana dilanggar lori, mati kerana lori, boleh kata pun. Tapi kita kata kerana lori pun, lori itukah yang mati mengambil nyawa dia? Tidak. Dalam akidahnya Allah tu pun kita tahu lagi yang mengambil nyawa malaikat. Tapi kita kata yang sebenarnya Allah. Berapa lapis tu di situ? Berapa lapis? Kita tahu bukan lori itu yang mengambil nyawa dia, malaikat pun kita kata, walaupun kita kata malaikat itu sebab lagi yang sebenarnya mengambil nyawa kita Allah. Itu berapa lapis? Itu yang sebenarnya yang nak ditanam oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis ni. Tauhid itu apa makna? Macam tadi kena percaya begitu. Dan dia ada kesannya kalau kita tak percaya begitu kan jadi resah, gelisah gitu. Kalau tak percaya begitu, duduk gantung dengan benda-benda sebab-sebab tadi. Sedangkan sebab-sebab ni dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah ilmu, sebab ni mana? Benda kalau tak ada benda tu pun boleh berlaku. Itu sebab. Benda setara tu ya sebab ni. Sebab apa kenyang? Sebab makan nasi. Sedangkan kenyang tu boleh berlaku tanpa nasi pun. Itu tahap sebab. Tahap sebab setakat tu boleh berlaku benda tadi, kenyang tadi, tanpa itu, dengan cara lain. Sebab apa terbakar? Api. Boleh jadi berlaku terbakar juga, tapi tanpa api. Jadi api itu sebab. Cuma biasanya hangus tu terbakar tu dengan sebab api. Tapi mungkin berlaku dengan sebab lain. Dengan sebab lain. Itu orang panggil sebab. Ia berbeza dengan ilat. Ilat lain. Ilat tu tak dapat tidak dia, mesti dia. Kalau tak ada dia tak mungkin berlaku. Itu ilat. Kalau sebab tidak begitu. Itu dalam istilahnya. Dia ada beza antara sebab dengan ilat itu. Itulah yang selalu ditunjukkan dalam sejarah manusia ni, dalam Quran, dalam hadis ditunjukkan benda-benda macam itulah. Sebab tu kadang-kadang ada tapi tidak berlaku. Macam kepada Nabi Ibrahim, dibakar dengan api begitu besar, bukan kecil-kecil punya api, besar tapi tak hangus. Sebab ada tapi tak berlaku. Sebab apa? Allah mengatasinya, kuasa Allah mengatasinya. Benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang kita dapat lihat tu pelik. Yang pelik sebab Allah di sebalik tu, bukan yang zahir. Yang zahir tu, kalau kita nak kira yang zahir, misalnya Nabi Yunus sekian lama dalam perut ikan tu mati lah. Tapi tidak. Kalau Allah tidak nak mati, tak mati. Dia boleh selamat lagi keluar daripada itu. Itu menunjukkan kuasa Allah tu mengatasi segala-galanya. Ini benda ni lah yang dibincangkan dalam tauhid, dalam akidah tu, benda-benda ni lah. Jadi benda-benda ni kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis, ada banyak lah. Antaranya hadis yang kita bincangkan sekarang ni, dia berkait dengan nak kita faham apa sebab, apa ni yang sebenarnya di sebalik sebab itu. Di sebalik sebab yang membuat semua sebab ini Allah. Dialah penentu segala-galanya. Adapun sebab-sebab ni boleh kita sebut, tapi benda tu tak mesti berlaku dengan sebab. Ada dia, tak ada dia pun boleh berlaku. Banyak boleh berlaku. Macam kematian tadilah. Macam kematian, sebabnya banyak. Tak ada sebab pun boleh berlaku juga kematian itu. Sebab di sebalik sebab-sebab tu ada yang mematikan kita. Mematikan kita.
Itulah yang dikatakan Allah tu Al-Muhyi, Al-Mumit, yang mematikan, yang menghidupkan. Apa makna? Itulah. Kita setakat itulah untuk petang ni. Dan satu lagi tu kita simpan nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada ke apa-apa kemusykilan ni? Kita tentang ke gerhana matahari, gerhana lah yang kita tahu, iaitu bulan Intan dalam satu selari. Tapi di sebalik Nabi mengadakan solat gerhana tu, apa disebabkan? Hakikat dia ataupun apa di sebaliknya lah? Ya, dia dari segi hikmatnya lah, hikmatnya banyak. Salah satunya membesarkan, mengingatkan manusia kepada Allah yang menjadikan semua itu, Jadi kalau kita lihat di kalangan manusia ni, ada yang menyembah matahari kan. Berapa ramai yang menyembah matahari di Jepun mana tu, penyembah matahari. Dalam Quran disebutkan pengalaman Nabi Ibrahim tu, macam mana cara dia menyatakan ini tidak layak sebagai Tuhan, ini tidak layak sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab dia hilang, lenyap. Kalau nak kata bulan sebagai Tuhan, dia lenyap, ada ketikanya lenyap. Matahari begitu juga, ada ketikanya dia jatuh, ada ketikanya dia lemah. Dia lemah. Apabila dilindungi sedikit saja tak nampak dah. Jadi ini kalau layaknya nak jadi Tuhan, semuanya tidak layak. Sekarang ni kita bukan sembah dia, tidak layak dah sembah dia. Kita layak sembah Allah. Allah lah yang tidak lemah, Allah lah yang tidak hilang, yang tidak lenyap. Itu hikmat di sebalik tu. Di sebalik sebagai macam suatu sindiran juga kepada orang-orang yang menyembah. Cuba tengok Tuhan kamu lenyap, padahal dilindungi oleh bulan sekejap saja, lenyap. Dah tak nampak dah kuasa dia. Di satu segi itulah maksudnya nak menarik perhatian manusia kepada Tuhan yang sebenar, yang dianggap sebagai Tuhan itu. Macam itulah, cuba kamu tengok lemahnya Tuhan yang tidak pernah lemah, tidak pernah lenyap, ialah Allah. Mari kita sembah dia dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu salah satu hikmatnya. Yang kedua, apabila berlaku keadaan-keadaan seperti itu, kita perlu ingat kepada Allah. Dari segi mengikut kajian sains pun, dia dalam keadaan bahaya tu sebenarnya. Dalam keadaan itu, bila kedudukan itu sejajar, sama, kedudukan bumi dengan bulan dengan matahari itu kedudukannya sama betul begitu, jadi boleh jadi dengan graviti yang ada pada masing-masing itu saling tarik menarik, dan boleh orang kata berlanggar. Bila ditarik tu boleh berlanggar dan hancur dunia. Jadi itu sebagai mengingatkan manusia kepada kebesaran Allah SWT. Dalam keadaan ini Allah SWT mungkin, kalau dalam keadaan lain pun boleh dia nak hancurkan. Kalau dalam keadaan itu ada sebab itu lagi kuat, lagi mudah nak berlaku. Jadi dalam keadaan itu kita kena ingat kepada Allah. Bukan kita bersuka-suka, leka, tak ingat kepada Allah. Bahkan kita kena ingat dalam keadaan itu lebih-lebih lagi lah. Itulah disebabkan disyariatkan sembahyang gerhana tu, untuk mengingatkan manusia jangan leka. Sebab keadaan ini mungkin berlaku tu dekat sangat tu, nak hancur kepada kehancuran. Ada kalanya kalau kita perhatikan agama ni, dia suruh kita buat sesuatu kerana sesuatu yang lain. Misalnya kalau orang mari kotor, orang perempuan mari kotor, dia tak bagi sembahyang, tak boleh sembahyang. Kita kata yang mengandung tu, yang susah nak duduk, nak bangun pun susah, kenapa dia suruh? Sepatutnya pada masa itulah dia cuti. Masa mari kotor tu tak susah sangat, perut dia tak besar. Bila perut besar tu nak duduk pun susah. Kenapa dia suruh? Sebab pada ketika itulah sepatutnya dia ingat kepada Allah, banyak-banyak ingat. Dengan sembahyang ni, aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku. Itu salah satu maksudnya. Jadi ketika mana seorang tu lebih patut dia ingat? Ketika dia bukan sendiri, ada orang lain dalam perut dia.
supaya tertanam ingat kepada Allah tu dalam darah daging anak di dalam perut tu. Dalam keadaan itu kita sangat-sangat memerlu kepada Allah. Kita sangat perlu ingat kepada dia, sebab dialah yang membentuk anak kita dalam perut kita. Jadi sebab itu disuruh pada masa tu. Bukan dia nak bagi cuti. Padahal kita kata dari segi sepatutnya untuk kesenangan, cutilah masa tu. Tak payah kita kata masa mari kotor tu. Tapi tidak begitu. Dia ada maksud lain. Sama juga dengan gerhana tu, dia ada maksud supaya ingat kepada Allah. Sebab keadaan itu lebih patut kita ingat kepada Allah. Sebab kita dekat sangat tu kalau nak kata kiamat tu, nak hancur tu. Bumi, bulan, matahari tu mudah tu, dekat sangat tu. Kalau nak kira dari segi sebab zahirnya boleh berlaku, tetapi tak sampai masa dia tidak berlaku. Cuma nak menarik perhatian kita, nak mengingatkan kita supaya ingat kepada Allah, khususnya dalam keadaan-keadaan seperti itu. Dalam keadaan lain pun kena ingat, kita selalu disuruh bersembahyang 5 waktu itu tetap ada, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu lebih-lebih lagi. Misalnya Nabi kalau dia tengok ribut kuat, dia masuk bersembahyang. Ingat kepada Allah pada ketika itu. Sebab kita boleh jadi mati dalam keadaan itu, kita tak tahu ribut yang datang itu menyebabkan kita mati ke tidak, tak tahu. Jadi kalau kita nak mati, biarlah mati dalam keadaan ingat kepada Allah. Itu maksudnya pengajaran di sebalik itu, bukan dalam keadaan leka. Itulah antara hikmatnya. Setakat itulah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la